mana datang hashtag PNBest ni? Saya nak tanya lah, mana datang hashtag PNBest? Kalau sekiranya ni kita nak cerita, menantu Muhyiddin Yassin pun diburu polis tuan-tuan. Menantu Muhyiddin Yassin pun diburu polis. Baik, kita baca tentang menantu Muhyiddin Yassin diburu polis. Okey. Kita baca. Baik. SPRM, bukan polis Pak, SPRM. SPRM buru 2 individu termasuk menantu Muhyiddin Yassin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM sedang mengesan 2 lelaki termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga merupakan menantu kepada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Dan dia juga adalah ahli bersatu, tuan-tuan. Jangan tak tahu. Ini berbagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian iaitu KDN. Sebab ni kerja agen saya ni semua bawah KDN. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad, 69 tahun. Hasil semakan SPRM dan Jabatan Immigration, kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia pada 17 dan 21 Mei serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini, kata Suruhanjaya Anti Rasuah itu. Sehubungan itu, orang ramai atau mengenali individu mempunyai maklumat diminta menghubungi penyiasat SPRM. Bekas Perdana Menteri pada Februari lalu menafikan sebarang pelibatan dalam pemberian kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantunya Adlan. Ini selepas SPRM dilaporkan sedang menyiasat penganugerahan kontrak itu atas alasan kemungkinan salah guna kuasa dalam sistem immigration bersepadu nasional. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak kepada NISA kepada Iris Corporation. Kemudian juga Presiden Besar itu berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dengan Iris Corporation. Pada 2020, Pentadbiran Muhyiddin mengumumkan NISA sebagai sistem lebih baik bagi menangani kelemahan sistem imigresen Malaysia. Ia kemudian dilancarkan pada tahun 2021 oleh Hamzah Zainuddin. Dan kita kena ingat tuan-tuan, Menteri KDN tahun 2020 Muhyiddin Yassin. Kemudian Menteri KDN tahun 2020 Menteri KDN tahun 2018 hingga 2020 adalah Muhyiddin Yassin. Setelah itu Menteri KDN-nya adalah Hamzah Zainuddin. Kedua-duanya daripada Bersatu. Setelah itu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dia ada satu lagi watak yang sekarang ini belum lagi ditonjolkan, iaitu anak Muhyiddin Yassin. Fakri Yassin, Fakri Muhyiddin nama dia. Kalau tak Fakri kot nama dia. Anak Muhyiddin Yassin ni satu lagi watak yang belum muncul, tuan-tuan. Tidak lama lagi juga watak ini akan muncul. Kita kena nampak dan kena lihat, tidak lama lagi watak ini akan muncul dalam 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 keadaan kita ada sekarang ni lah. InsyaAllah akan muncul. Baik, tak apa, itu kita biar SPRM lakukan siasatan kepada beliau. Baik, saya nak bawa satu kenyataan daripada Hadi Awang. Ni tuan-tuan tengok sendiri, satu kenyataan daripada Hadi Awang. Dan kenyataan ini tuan-tuan dengar dan tuan-tuan nilai. Baik, kita dengar. InsyaAllah kita menang sepenuhnya di Kedah, Kelantan dan Terengganu. InsyaAllah. Kita mau menang juga di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Kalau menang ini akan berlaku perubahan kerajaan pusat. Itu maknanya. Maka kewajipan mengundi sangat besar. Yang menyedihkan kita, kaum lain keluar mengundi 90%. Orang Melayu keluar mengundi 70%. Masih ramai yang tak keluar mengundi, tak mahu mengundi. Tak sedar mengundi ini adalah kuasa politik. Baik. Saya nak cerita kenapa dia cakap pasal kenapa dia cerita pasal kerajaan bertukar lagi. Tapi kita baca kenyataan Azalina dulu. Pelik, macam mana boleh cakap keputusan PRN ubah kerajaan persekutuan? Tidak peruntukan di dalam perlembagaan yang menyatakan keputusan pilihan negeri 12 Ogos ini akan membawa perubahan kepada kerajaan persekutuan. Menteri Jabatan Perdana Menteri atau Azalina berkata beliau hairan bagaimana perkara itu boleh dibangkitkan dan menggesa pihak berkenaan menghubungkan peruntukan atau dan rujuk.
Saya dah dengar banyak orang cakap, saya rasa pelik. Macam mana keputusan PRN boleh ubah kenyataan keputusan kerajaan pusat? Sebenarnya Hadi Awang bukan tak tahu, Haji Hadi bukan tak tahu bahawa menang pun semua 6 negeri kerajaan pusat tak akan bertukar. Okay? Tapi kenapa dia sebut? Ni cerita kenapa ni tuan-tuan Yang pertama sebenarnya, dia tahu bahawa grassroots on the ground jangan kata, tak payah sebut Pulau Pinang, tak payah sebut Selangor, tak payah sebut Negeri Sembilan. 3 negeri ni mereka ruyuk. Kita cerita Kedah dengan Terengganu, serta saya sekarang ni berada di Kelantan. Saya berada di Kelantan Daripada keadaan yang kita tengok sekarang ini, berkemungkinan Kelantan pun ada masalah tuan-tuan. Kelantan pun ada masalah untuk PAS, bukan untuk kita, untuk PAS. Kelantan pun ada masalah. Ini gambar saya tadi di PMX. Di program PMX tadi. Ni dekat Kota Lama. Penuh tuan-tuan. Ni Dun Kota Lama ni. Ni PMX datang. Penuh kita kata. PMX datang tadi di Dun Kota Lama. Itu yang kat depan ni, yang kat belakang saya ada lagi. Yang tak boleh nak masuk tadi tu. Walaupun hari hujan, tetap ramai yang ada dekat situ. Now, isu yang melanda sekarang ni adalah kenapa Hadi bercakap sedemikian. Dia tahu daripada segi jumlah pengundi yang akan balik di Kelantan, Terengganu dan Kedah ni tak ramai. Disebabkan oleh pilihan raya negeri ni biasanya bukan pilihan raya umum. So jumlah pengundi yang rendah. Kalau jumlah pengundi yang rendah, sebenarnya advantage kepada pembangkang di negeri itulah pembangkang negeri itu, iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sekarang ini rakyat negeri Kelantan itu sendiri, macam saya kata, Pok Teh sepupu ni Amar sendiri telah membuat satu post, telah buat post setiganya, bukan posting, satu pondok, Pakatan Harapan punya pondok di sebelah rumah Ning Amar. Dia sendiri yang buat. Dia kata kita dah tak tahan, tak larat dah tuan-tuan. Dia kata kat negeri Kelantan ni kami dah tak larat dah. Panco ni Dun, Timbalan Menteri Besar Kelantan. Tadi saya pergi Pekan Pasir, Menteri Besar Kelantan bertanding, kedua-duanya masalah air. Ni kita nak cerita, kedua-duanya ada masalah air yang teruk. Itu kita, kalau saya kempen panjang, cerita panjang, tak payah cerita panjang. Saya bagi contoh. Ini air dalam hotel saya nak tunjuk tuan-tuan. Ni dalam TikTok. Ni air dalam tempat hotel saya. Ni air saya. Kan? Nampak air ni. Disediakan air ni untuk apa? Sebab dia memang ada masalah. Kalau sekiranya ni air yang untuk minum lah. Tapi ada kemungkinan juga air ni kalau sekiranya air kat dalam tu tak boleh nak proses. Kan biasanya kita ambil je air paip, lepas tu kita boleh masak. Betul tak? Yang ni tak boleh. Tak boleh nak guna. Saya boros gigi pakai air tu, saya boleh rasa lagi dekat dalam mulut saya ni. Rasa tanah tu ada. Kita kata rasa tu ada lah. Kan? Mungkin orang Kelantan lebih tahulah. Tu saya kadang-kadang saya pelik tuan-tuan. Macam mana korang boleh tak? Iyalah, mungkin anak-anak Kelantan yang duduk luar Kelantan, dia tak perasan. Dia tak kesian ke kat mak bapak dia? Terima kasih Nolina. Terima kasih, thank you 50%. Dia tak kesian ke kat mak bapak dia? Tak kesian ke kat tok wan dia, dekat nenek dia, datuk dia? Tak kesian ke? Korang duduk sini, datang Kelantan, mengundi, korang balik ke negeri masing-masing. Menumpang negeri lain, pergi Selangor, pergi Negeri Sembilan, pergi Kuala Lumpur, pergi Perak untuk bekerja, berkeluarga. Tapi yang tinggal dekat sini, dekat negeri Kelantan ni tuan-tuan, yang tinggal ni siapa? Orang-orang tua, orang yang tak mampu nak keluar daripada negeri ini. Mereka terpaksa menghadapi. Saya tak tahu macam mana agaknya dia orang menjalani kehidupan harian. Itu yang ada air, yang tak ada air. Kan? Yang kita cerita tak ada air. Tiba-tiba tak ada air masa hari perayaan, tak ada air, bagaimana? Jadi keadaan tersebut yang kadang-kadang menyedihkan kita. Keadaan tersebut yang kadang-kadang menyedihkan. Tapi Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang nak ubah nasib dia sendiri. Dan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang nak ubah berdiri mereka sendiri. Saya hanya boleh bercakap, saya bukan orang Kelantan. Saya hanya boleh bercerita, saya hanya boleh bercakap, saya hanya boleh mengingatkan, kan, memberi pesanan. Saya hanya boleh menyatakan begini begitu.
Tetapi hujungnya tuan-tuan dan perempuan lah yang akan menentukan undi yang akan datang nanti di negeri Kelantan, di negeri Terengganu. Tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan fikirlah, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, fikirlah. Kita ni tuan-tuan, pilihan raya ni bukan untuk memilih agama. Kita pilihan raya ni kita nak memilih siapa yang akan menentukan nasib anak, isteri, keluarga, mak, ayah, adik, beradik, sepupu, sepapak kita, diri kita dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Saya percaya tuan-tuan, kalau sekiranya kita ubah kerajaan negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, insya-Allah 5 tahun pertama, saya yakin Perdana Menteri Malaysia PMX komitmen dia akan ubah, akan tukar, akan pastikan bahawa air Kelantan akan berubah. Itu yang paling utama. Baik, sekian saja daripada saya tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Teruskan live bersama saya. Esok saya ada 3 tempat siang saya akan buat live. Teruskan bersama saya. Terima kasih yang support, terima kasih yang bagi gift. Thank you very much. Pukul 1, penat tak penat, kerja kena jalan. Kita kena lakukan tugas dan tanggungjawab kita. Lakukan tugas dan tanggungjawab kita. Ini kewajipan saya sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, sebagai rakyat Malaysia. Kewajipan saya turun membantu mengubah negara kepada yang lebih baik. Sebelum ini saya dah ubah federal, alhamdulillah kami berjaya mengubah federal ke arah yang lebih baik. Sekarang ini tuan-tuan, saya dah tunjuk ayam di Kelantan pun lagi murah dah daripada ayam di KL. Dah murah dah tuan-tuan. Murah dah ni. Hashtag murah dah ni. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi, yang penting lawan. Tetap lawan. Salam.